pindah. Terus yang menyusul yang kedua, yang ketiga, Allah salah. Ada kita tak apa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kami semua dapat lagi bersama-sama beribadat, membaca kitab suci Al-Quran. Tonight we have read surah Al-Baqarah from ayat 70 to ayat 83 ya. InsyaAllah our program today as usual, we want to understand the key messages from the surah, continuation from last week. InsyaAllah Ustaz Salam boleh menerangkan lagi yang lebih mendalam, dapat berbincang dengan surah yang telah dibaca tadi. InsyaAllah silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sambungan kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Pada malam ni kita akan sambung pada ayat 67 insya-Allah. Kita ambil ke depan sikit ke belakang sikit. 67. Sebab kisahnya dia bermula di situ. Jadi kita masih lagi tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Bani Israel ni perangai mereka, sikap mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi kisah kita pada malam ni ialah kisah lembu. Jadi sempena daripada kisah inilah nama surah ni diambil, iaitu surah Al-Baqarah. Ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dan ingatlah. Jadi wa iz dan ingatlah. Qala berkata Musa ya qaumihi kepada kaumnya, li untuk kaumnya. Jadi mudah bahasa Arab kaumnya, li qaumihi, itunya. Li qaumihi untuk kaumnya. Berkata Musa kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu antazbahu, menyuruh kamu tazbahu, menyembelih baqarah, lembu. Qalu mereka berkata, kalau qala dia berkata, qalu mereka berkata, they say. Kalau qala he say. Jadi waw dengan alif tu tunjukkan makna ramai, kata jamak. Jadi mereka berkata, atattakhizuna huzwa, adakah kamu nak mengambil kami ni olok-olok, main-main. Sebab apa main-main ni? Jadi dalam tafsir tu semua saya rasa ada, iaitu kisahnya ialah ada seorang ni orang kaya di zaman Nabi Musa alaihi salam dalam Bani Israel ni. Jadi mereka ni kaya, dia ni kaya tapi dia tak ada anak. Jadi jadi ikutnya anak saudara ni akan mewarisi harta dia lah. Jadi anak saudara dia ni tak sabar.
Jadi dia bunuh pak saudara dia ni untuk dapatkan harta tu. Jadi dia bunuh, dia campak tu, ada yang kata campak tepi jalan, ada kata campak depan pintu rumah seorang tu. Ada dalam tafsir semua saya rasa. Jadi lepas tu dia pun buat bising lah, dia kata ni orang bunuh pak saudara dia. Jadi akhirnya bergaduh-gaduh mereka ni. Ada orang kata siapa bunuh ni, orang kata ni, orang ni kata ni. Jadi mereka pun kata kan kita ada Rasul, kenapa kita tak tanya dia? Jadi mereka pun pergilah berjumpa dengan Nabi Musa AS. Apabila jumpa Nabi Musa pun bertanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah pun suruh mereka ni menyembelih lembu. Jadi sebab itulah mereka kata kamu ni main-main pula ni. Macam itulah. Jadi kenapa mereka ni berkata Musa ni nak main-main ni? Sebab kita orang tanya siapa yang bunuh ni. Tengok-tengok suruh sembelih lembu pula. Macam itulah kan. Jadi macam soalan macam apa kaitan di antara lembu, kena sembelih lembu dengan orang nak tanya siapa yang bunuh ni. Jadi oleh kerana tu mereka kata kau ni atattakhizuna huzwa, kamu ni nak main-main ke? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Katanya Musa aku berlindung dengan Allah. Jadi Nabi Musa selepas daripada tu mereka pun bertanya lagi, banyak tanya ini yang dikata Bani Israel ni salah satu sifat dia ialah banyak sangat. Padahal Allah kata Nabi Musa kata sembelih lah kan. Tapi mereka banyak tanya lagi. Mereka kata ud'u lana rabbaka. Qalu, mereka berkata ud'u lana, tanyalah kepada kami Tuhan kamu. Jadi sekarang sekali lagi kan, pada minggu lepas kita sebut bahawa dia tak kata Tuhan kita, tapi dia kata rabbaka, Tuhan engkau ka tu engkau. Jadi seolah-olahnya kaum Nabi Musa ni dia menganggap bahawa Tuhan tu ialah Tuhan engkau, Tuhan Musa, bukannya Tuhan kami, Tuhan kita. Jadi macam itu Tuhan tu milik Tuhan Musa je. Dia kata yubayyilana mahya, tolong ceritakan macam mana lagi lembu ni kami ni tak jelas dia kata kan. Jadi qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Jadi Nabi Musa pun terangkanlah bahawa lembu tu adalah la farid wala bikrun, tak tua dan tak muda lembu tu. Jadi first asalnya lembu je, tapi lepas tu kata lembu ni tak tua dan tak muda. Bikrun ni kalau ikutnya ialah anak dara. Kemudian awanum baina zalik, tengah-tengah di antara tu fa'alu ma tu'marun. Jadi Nabi Musa kata buatlah yang disuruh tu, tapi tak ada, banyak songeng lagi kan. Ayat 69. Lepas tu qalu, berkata lagi ud'u lana rabbak. Mereka kata tolong tanya Tuhan engkau ni, tolong ceritakan kepada kita warna pula dah. Tadi kita Tuhan lembu ni macam mana tu, sekarang tanya warna pula. Ma launuha, apa warnanya dia tanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Jadi Nabi Musa ni pergi tanya Allah lagi, dia jawab lagi, dia kata lembu ni dah mesti lembu warna kuning. Faqi'un launuha, kat situ kan, iaitu kuning tua warnanya. Faqi'un tasurun nazirin, menyeronokkan orang yang melihatnya. Ada banyak tafsiran kepada apa maksud yang menyenangkan orang tengok. Dalam Zilal ni dia kata menyenangkan orang tengok ni maknanya lembu ni tak gemuk dan tak kurus. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia tak sebut benda tu. Banyak pendapat lah. Jadi maknanya kalau lembu kurus sangat tu orang tak biasa tengok. Kalau gemuk sangat orang tak biasa. Itu jadi macam tu Tapi tak cukup lagi. Sekarang ni dah berapa dah tak ditanya. First tanya lembu ni macam mana. Jadi orang jawab lembu ni tak muda tak tua. Kemudian nak tanya colour pula. Colour apa pula lembu ni? Colour ni colour kuning. Dia kata sekarang ni tapi tak puas hati lagi. Tanya lagi kali yang ketiga sekarang ni tanya qalu da'u lana rabbaka yubayyilana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Dia kata lembu ni confuse lagi lah. Kita tasyabah ni maknanya confuse Wa inna insyaallah la muhtadun. Dia kata kami insyaallah ni insyaallah dia kata kami akan dapat petunjuk lah kalau Allah kehendaki. Jadi Allah pun kata qala innahu yaqulu innaha, berkatalah Musa lembu itu dia kata hendaklah la zalulun tusirul arda. Lembu ni tak boleh digunakan, yang tak pernah digunakan untuk membajak tanah. Dan juga lembu yang tak pernah digunakan untuk mengairi tanaman kan. Orang-orang dulu dia tarik air kan daripada dalam telaga ni, dia pusing tu kan lembu tu. Itu maknanya tak boleh. Jadi maknanya lembu ni sekarang ni lembu yang tak boleh guna apa-apa pun, tak pernah diguna apa-apa. Jadi lembu tu dia special lah macam tu. La taskil har musallamatun la syata fiha. Lembu tu pula sehat,
dan tak ada la syah. La tu maknanya tidak, syah tu maknanya ada belang-belang. Ada kadang-kadang lembu ada putih tu kan. Ada panggil apa, ada bala, lembu bala. Orang sini cakap apa saya pun tak tahu. Bala ada tompuk-tompuk tu. So tak boleh benda. Jadi sekarang ni dah susah lah, sebab dia spek tu dia dah tinggi tau. Asalnya simple punya tu cakap lembu kan. High spec tu. Specification. Jadi mereka pun kata qaulul an ji'ta bil haq. Kalau kita tengok dalam ayat yang ke 76 76 tu ke? 71. 71 yang bukan 71. Akhir 71 betul. Dia kata qalu, mereka berkata al-an, sekarang ni. Now orang Syria cakap hin. Betul. Al-an ni bahasa Al-an ni sekarang. Ji'ta bil haq. Sekarang barulah kau ni bawa benda yang betul. Maknanya dia kata tadi kan, sebelum daripada ni tu yang dia cakap, yang Nabi Musa cakap tu semua tak betul. Kalau tak clear macam tu macam tak betul lah. Al-an ji'ta bil haq. Dia kata sekarang ni barulah kau bawa benda yang betul. Fazabahuha, dan mereka pun sembelihlah dia. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tak boleh nak buat. Maksudnya mereka tak boleh buat sebab mereka terpaksa cari yang lembu yang high spec tu. Mereka cari-cari satu negeri tu tak jumpa, kecuali seekor je ada yang cukup syarat ni. Seekor pula lembu ni milik seorang perempuan tua yang ada anak yatim, ada ramai anak dia. Jadi dia tahu lembu ni tak ada negeri ni. Last sekali dia letak harga yang sangat tinggi. Dia letak harga dia sebesar lembu tu, sebesar emas dia nak lembu tu. Harga dia High demand, low supply. Jadi terpaksalah mereka ni beli lembu tu sebab dah jadi cerita lembu ni disebutkan dalam oleh ulama-ulama sebab mereka sendiri memberatkan diri mereka. Pengajaran dia dekat sini ialah kita ni kan, dalam agama ni, ada agama ni sebenarnya mudah kan. Dalam hadis Nabi kata ad-din yusrun, agama ni mudah. Walam yushad ad-din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ni melainkan dia nanti tak larat. Jadi simple macam kalau kita tengok di zaman Nabi tu, agama Islam ni simple kan. Apa yang Nabi suruh kita buat je. Jangan banyak songel lah, banyak tanya-tanya banyak kan. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni simple dia buat apa yang ni. Yang Nabi tak cerita dia. So bila berlaku barulah dia tanya Nabi. Macam kes kita tengok kan, baru sahabat-sahabat Nabi ni dia belajar, contohnya dia belajar tayammum. Masa saya rasa pernah cerita benda ni kan. Dia belajar tayammum. Tayammum ni ialah untuk hadas kecil yang kita tahu jadi yang turun dalam ayat Quran surah An-Nisa, hadas kecil kita tayammum. Tapi seorang sahabat tu dia pergi bermusafir, lepas tu hadas besar waktu malam. Jadi di padang pasir, dia tak tahu macam mana nak angkat, nak ganti kan. Dan sekali dia fikir logik lah. Kalaulah hadas kecil, cara tayammum ni ialah basuh muka dan sapu tangan dengan debu lah. So kalaulah hadas besar, so mestilah kena berguling dalam pasir tu kan. Jadi dia pun berguling dalam pasir tu. Berguling, lepas tu dia pun sembahyang. Habis tu bila balik ke Madinah, dia pun tanya Nabi, "Ya Rasulullah, berlaku macam ni, betulkah aku buat ni?" Nabi kata, tak sepatutnya macam tu, tapi kau buat hanya cukuplah dengan kau tepuk, ambil debu pada muka dan juga pada tangan saja. Jadi kat sini kan kita ambil kesimpulan ialah bahawa Nabi pun tak marah pada orang tu, pada sahabat tu. Nabi ajar baliklah apa yang tak. Jadi Islam ni macam tu insya-Allah kan. Jadi kalau orang ni terlalu berat-beratkan dalam agama, jadi mana kan dia akan menyebabkan kita jadi susah. Sebab kita pergi go to detail, padahal benda-benda tu tak disebutkan oleh Nabi pun kan. Jadi yang penting ialah agama ni ialah kita ni perasaan untuk menyerahkan diri pada Allah dan kita nak kan, dan kita belajar apa yang patut kita belajar. Macam tu insya-Allah. Jawab Nabi kata walam yushaddadin ahadun illa ghalabahu. Maksudnya tak ada orang yang menyusahkan agama ni melainkan dia nanti yang tak larat ni. Okey. Begitu juga kan dalam ayat puasa, saya rasa akan datanglah kita akan baca. Allah kata yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ni nak kepada kita ni mudah, dia tak nak kita susah. Dalam ayat puasa yang kemudian insya-Allah kita akan baca nanti. Iaitu kan kalau dalam puasa kita tengok kan, kalau sakit sikit pun boleh buka. Kalau perempuan nak mengandung pun boleh buka. Perempuan nak menyusui anak pun boleh buka. Allah kata dia nak mudah, dia tak nak susahkan. Yang penting kita ni
buat kerana Allah kan. Jadi Allah saja yang tahu. Kalau kita sembahyang, kita tak boleh berdiri, kita boleh duduk kan. Kalau kita tak boleh duduk, kita boleh berbaring ni. Tak boleh berbaring dengan mata sembahyang kan. Kalau tak boleh dengan mata, dengan hati. Jadi yang pentingnya sembahyang tu, bukan yang penting mana kehendak kita nak sembahyang tu kan. Ya. Keinginan kita. Jadi kalau kita tak boleh nak paksa orang. Jadi kita yang tahu kemampuan kita Itu pengajaran lah daripada kisah Al-Baqarah ni. Sorry kau saya tu ni beli okey. Terkelam Melayu. Kemudian insya-Allah lepas daripada tu kemudian barulah diceritakan kenapa wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha. Allah pun sebut dalam ayat 72 tu, ketika kamu membunuh satu jiwa kemudian kamu balas-balas padanya, dan Allah telah mengeluarkan apa yang telah kamu sembunyikan. Jadi dia cerita benda ni selepas daripada cerita tentang kena sembelih tu dia cerita selepas daripada tu, bukan dia cerita sebelum dia. Faqul nadribuhu bima'diha, jadi kami katakan pukulkanlah mayat itu dengan sebahagian daripada benda yang dia sembelih tu. Jadi sembelih lembu tu, dia ambil sebahagian daripada anggota lembu, kemudian dipukul mayat tu. Apa kisah? Kisah macam mana? Ada orang bunuh kan? Dia bunuh, kemudian orang tu mati, jadi tak tahu siapa yang bunuh. Jadi masing-masing orang ni kata orang ni, orang kata orang ni. Jadi bertanya Nabi Musa ditanya Allah kata sembelih lembu. Okey. Tapi mereka ni macam ni. Akhirnya bila dapat lembu tu, bila dah sembelih lembu tu, Allah kata ambil sebahagian daripada anggota lembu tu, kemudian pukul mayat tu. Bila pukul je mayat tu terus bangun. Dia bangun, dia kata yang bunuh aku ialah orang ni, anak saudara dia tu. Lepas tu dia mati balik. Jadi dia hanya bangun untuk bercakap, beritahu bahawa okey. Itu maksudnya. Jadi untuk membuktikan siapa yang, untuk memberitahu siapa yang bunuh, sebab tak ada saksi pada masa itu. Itu salah satu daripada mukjizat lah Nabi Musa. Okey, boleh jadi ayat 73 sekarang ni, kami katakan faqulna dribuhu bi ba'dihha, pukullah dengan sebahagian daripada anggota lembu tu. Begitulah Allah telah menghidupkan orang mati. Yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan. Yuhyi itu hidupkan, menhayatkan. Allah al-mauta, yang mati, orang mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan menunjukkan ayat-ayatnya semoga kamu ni faham. Tapi sepatutnya kan, bila mereka dah lihat orang yang mati tu boleh hidup balik kerana dipukul tu, sepatutnya mereka ni jadi lembut lah. Tapi Allah kata tak, summa qasat qulubukum, kemudian hati mereka terus menjadi keras lagi. Memang Bani Israel, orang Yahudi ni keras hati dia. Selepas daripada lihat Allah Ta'ala hidupkan yang mati. Jadi Allah kata hati mereka ni seperti batu, fahiya kal hijarah, ataupun lebih keras lagi daripada batu. Okey. Sebab Allah kata sebahagian daripada batu tu ada terpancar air daripadanya. Macam kalau kita tengok kan, macam kan di dekat sungai-sungai, ada lautan kan, macam mana air terjun tu boleh keluar kan. Kita tengok memang pelik tau. Dia setelah batu dia boleh keluar air. Air tu daripada mana? Padahal atas bukit kan. So maknanya air tu boleh keluar. Begitu juga kalau dalam kisah ni yang sebelum daripada ni, Nabi Musa pukul batu, keluar 12 mata air kan, yang kita sebut minggu lepas kan. Jadi mereka dah tengok benda tu. Jadi maknanya batu ni pun dia boleh pecah keluar air. Tapi hati Bani Israel ni memang teruk lah daripada tu lagi. Kemudian Allah kata wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu ma, keluar air daripada situ. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu-batu ni yang jatuh kerana takut dengan Allah. Maknanya kan kita tengok batu-batu jatuh, jatuh kan. Jadi ulama kata bila batu tu jatuh daripada atas bukit, itu menunjukkan dia tu tanda dia takut pada Allah. Jadi sepatutnya kita bila kita tengok batu jatuh tu kan, kita kena ingat ayat ni. Oh, batu jatuh dan takut kepada Allah. Bukan apa maksudnya Ustaz? Apa behind reason why Allah menunjukkan ayat-ayat ni? Adakah dia menunjukkan yang bahawa Bani Israel itu memang orang yang kaum yang memang degil, betul. All these stories kan banyak cerita pasal Bani Israel ni, to show that they are very stubborn. Yes. That's the key. Sangat stubborn. But what Allah can do? Because Allah can do anything. And if He wants Bani Israel to be solved,
requirement and software and suited to Nabi Musa. Why would he want to do that? Why wouldn't Allah say that, look, I want you to resolve and have Nabi Musa as your prophet? Okay. So kenapa jadi macam tu? Kenapa Allah buat macam tu? Why? Jadi pengajaran kita. Sebab memang dalam Allah punya ni atas dunia ni sebahagian manusia ni memang dijadikan jahat nak jadikan, sebab nak bagi nak jadi itu kepada kita, kepada orang mukmin So dia ada orang, kalau semua orang mukmin, semua orang baik, so dia tak ada pertentangan pula kan, tak jadi susah kepada orang mukmin ni, orang yang beriman. Semacam kalau di sistem Kristian mungkin kita kata buat Allah ke the iblis, syaitan kan. So same lah. So nak, sebab our life is ujian kan. Atas dunia ni. So ada orang-orang yang macam tu yang mewakili syaitan punya ni untuk inilah, dan Allah buat benda ni untuk menjadi pengajaran kepada kita. Orang-orang Yahudi ni dulu dia ni jadi kalau ikutnya jadi khalifah Allah di atas muka bumi ni kan, tetapi dia engkar, dia tak nak ikut dia. So dia benda ni dah jadi satu cerita kan. So kita tengok benda ni ditukar dalam Quran kan, diabadikan dalam Quran, so supaya kita ni tak jadi macam tu lah. So Bani Israel will Never never change. change. Because says Yes. Kalau kita tengok ayat seterusnya tu kan, ayat 75 aja betul kan. Dia kata afatatmauna ayyuminu lakum. Adakah kamu ni berangan-angan bahawa mereka ni akan beriman dan percaya kepada kamu? So Allah kata no, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan mereka ni dah dengar dah. Disqualified. Dah dengar kalam Allah. Kemudian mereka ni ubah. Summa yuharifunahu. Ini ayat ni tanda ayat 75 Mereka ni sebahagian daripada mereka lah, iaitu dia punya pendeta-pendeta dia punya rabai dia, semua tu dah baca Taurat semua yang diturunkan tu, tapi mereka ni summa yuharifunahu, mereka ni mengubahnya. The original Torah is now gone. Yes, dah tak ada. Yeah, because they will never return the right one. But as soon as they had the first Torah, Kalam Allah, and when they write down, they write the different one. Yes. So whatever they follow now, Tak betul semua. they haven't seen Not the real one. It's all fake. Dari awal Yes. Yeah, but the Torah Torah. was accepted before Rasulullah. Before Rasulullah. It was the kitab of Allah before Rasulullah. So daripada ayat ni lah kan kita boleh faham bahawa Taurat yang masa Nabi Muhammad SAW tu adalah Taurat yang dah ubah dah. Dan Bani Israel pun masa tu yang dikata ahli kitab tu adalah ahli kitab yang dah ubah dah. Maknanya tak betul dah masa tu. Was there any group of people Yang masih betul. yang tidak masa Nabi Musa tu dari Bani Israel which follow strictly Nabi Musa? Yang ikut Nabi Musa betul-betul. Ya. Ada. Segelintir. Tapi sikit sangat. Yeah, there was Iaitu maknanya kalau mereka ni ikut Nabi Musa betul-betul, mereka akan percaya Nabi Muhammad tu bila Nabi Muhammad datang. Dan itu setengah-setengah daripada mereka tu yang beriman tu. Ada juga. Ada juga. Ada yang di Madinah. Yes, ada yang di Madinah. Seperti contohnya Abdullah bin Salam. Itu masyhur lah. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Salam. Bila Nabi datang ke Madinah, dia ni terus masuk Islam. Bila dia tengok Nabi ni betul ikut sifat yang ada dalam Taurat yang asal. Taurat mana Taurat? Sebab dalam Taurat still ada ayat yang kata Nabi akhir akan datang. Tapi bila Nabi Muhammad yang datang, so dia orang tak boleh nak accept sebab bukan daripada Bani Israel. Yes, dia nak mesti Bani Israel. Maknanya Ustaz, secara individu ada Yahudi yang masuk Islam. Yes, ada yang masuk Islam. Tapi secara Bani, kumpulan mungkin tidak mungkin. Taklah. Mungkin sampai akhirat lah ada Bani Israel yang tidak mungkin dapat hidayah. Betul. So Bani Israel itu memang Allah jadikan macam tu lah. So at the moment the Bani Israel, the Yahudi ni, what are they believing?
Dia orang sekarang ni percaya kepada Taurat yang dah diubah tu, dan juga ada satu lagi nama Talmud. Yeah, but who are they, worship? Talmud. Yes. Who are they worship now? Dia worship Jehovah ada kata. That's wailing war. Who are they worship? Dia kata wujud Tuhan juga. Kira Tuhan yang satu juga bagi dia. Oh, with one God. One God, yes. Sebab tu masa di Spanyol, masa di Spain, bila Islam jatuh, antara orang yang kena bunuh ramai pun orang Yahudi juga. Sebab masa tu bila agama Kristian yang halau orang Islam tu, dia orang tak accept kecuali Trinity saja. Let's see the difference between Jews that said there is Allah, only one Allah, and God. They don't accept Muhammad as Rasul. But now, in this point, the Christian, they believe Isa, son of God. Therefore, Jewish as Muwahidin. Yes, Muwahidin, yes. Muwahidin, like Monotheism. Islam said there's one God. La ilaha illallah. And Yahud? But the second part, Muhammad Rasulullah, that's their problem. Okay. Not the Quran. But Yahud believe in one God. One God. It's a Christian, totally. But they believe in one God. But they don't believe in Musa. But with their own book, Moses. They don't believe in Moses. They believe Moses. They believe Moses. But they didn't follow Moses. From Quran they said they don't believe. Huh? Sebenarnya dia But they follow but they change. yes. They modified. Maksud Dia punya perangai, dia kata dia ikut Moses, tapi sebenarnya dia tak ikut Moses, tapi dia dah ubah. So sekarang ni kita 75 Jadi konten 75 tu ialah mereka ni, kita jangan berharaplah mereka ni nak Islam lah, nak beriman ni. Sebab mereka dah tahu dah sebenarnya sebelum daripada Nabi Muhammad datang lagi, dia dah tahu Nabi tu lebih daripada ayah-ayah gitu. Orang Arab tahu Nabi macam tu kan. Mereka kenal Nabi lebih daripada orang ayah Nabi kenal Nabi. it was very difficult for them to convert to Islam now. Yes, Or to live in Islam. no, cannot. They don't believe with the prophets, with the Jannah, Akhir Yawm al-Akhir, Islam. Why? They don't believe in Jannah. They don't believe. They believe that there's a God, there's their own book. It's what they do in the life. Current life only. Because in the ayat, for example, that if we go to hell, it's only for a while only. tu dalam itu ayat 70 80. They believe. Okay, jadi selepas daripada tu ayat 79 tu sekali lagi lah dia sebutkan bahawa mereka ni tuliskan ayat-ayat dan Taurat tu dengan tangan mereka sendiri. Kemudian dia kata ini adalah daripada Allah. Jadi macam itulah sampai sekarang dia punya tu macam tu kan. Fake. Fake. Kemudian ayat 80 dia kata kita ni tak masuk neraka kecuali sekejap je kan. Kecuali beberapa hari saja. Jadi orang Yahudi. They believe they will never go to hell. They go violent for short while. Only for short while. Ayam makdudah beberapa hari lah. Okay. Kemudian jadi Allah tanyalah, katakan adakah kamu dah dapat janji daripada Allah ni yang kata mereka akan masuk neraka di beberapa hari saja, ataupun sedap-sedap dia cakap kan apa yang Allah tak sebut. Jadi Allah kata situ 81, siapa yang melakukan kejahatan dan banyak kejahatannya, maka mereka itu adalah penghuni neraka, maka itu kekal dalamnya. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman dapat amal soleh, maka dia adalah penghuni syurga dan mereka kekal dalam syurga. Kemudian yang terakhir ayat 83 tentang beberapa janji daripada Bani Israel ni, iaitu janji Bani Israel dengan Allah ialah jangan mereka tak boleh sembah melainkan kepada Allah, buat baik kepada ibu bapa, wazil kurba, dan baik kepada kaum keluarga yang terdekat, dan kemudian anak yatim, orang miskin, dan berkata baik kepada manusia, dirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi kat sini antara inilah ajaran dalam kepada Bani Israel ialah benda-benda ni semua. Kalau kita tengok benda-benda ni adalah benda-benda yang asasi dalam mana-mana ajaran Allah kan. Kalau benda-benda macam makanan gitu, dia berbeza antara orang ajaran Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, dia lain.
So syariat tu berbeza tapi akidah tu satu. Tapi ada benda-benda yang sama, iaitu menunaikan solat ni memang sama semua. Semua kena menunaikan solat. Dalam dan begitu juga zakat. Zakat ni memang ada dalam semua ajaran Nabi-Nabi. Begitu juga dengan puasa kan. Puasa ni sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum daripada kamu kan. Jadi Bani Israel berikutnya ya. puasa, tak ada puasa. Di sini tak ada sebutlah puasa, tapi dalam ayat lain tu dia kata ada sebut kan. So maknanya itulah. Kalau dalam ajaran Yahudi memang dia banyak benda yang tak boleh dalam makanan. Macam lemak tak boleh, ni tak boleh, macam-macam. So dia strict lagi daripada kita. So begitulah lebih kurang ya. Any question? Any clarification? Just to what to the question Father said. Allah Father ala kulli shay, God can do everything in one moment, can do different work, different people, can take them, but